Tuhan makna apa? Lama tak tanya soalan tu. Tuhan, Allah itu Tuhan kita. Kita ini hamba Tuhan. Tuhan makna apa? Apa dia? Apa? Tak dengar. Apa dia? Apa? Zat. Dia kata zat. Tuhan memang zat. Tuhan bukan zat. Tuhan dia ada zat dan sifat. Dia mesti kena ada. Tak, itu dari sudut lain, perbahasan lain. Makna Tuhan, fokus, matlamat. Tuan-tuan tak ingat makna Tuhan. Sekali saya kata tuan-tuan tak ada Tuhan lagi, tuan-tuan marah. Habis itu tanya, hang kata Allah tu Tuhan. Betul, Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa dia? Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa dia? Tuhan tu Allah. Jam begitu. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Tak, saya kata makna Tuhan tu apa dia? Dalam kitab dia kata tumpuan, benda yang kita fokus, matlamat utama. Tak boleh. Objektif utama dalam kehidupan. Betul ya kita kata? Objektif utama dalam kehidupan kita. Hang makan kerana apa? Kerana Tuhan. Tuhan suruh makan, makan yang halal. Buat apapun kerana Tuhan, tu baru orang bertuhankan Allah. Hang kata hang orang Islam, hang bertuhankan Allah, tapi hang tak faham makna Tuhan. Tuhan suruh satu benda, hang tak buat. Tuhan tu tinggal satu benda, hang tak tinggal. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita. Alhamdulillah, kita tak kata kita baik, tapi mudah-mudahan Allah bimbing kita jadi manusia baik. Allah takdir kita pada hari ini, dan mudah-mudahan istiqamah, kita selalu boleh jadi orang yang kekal di masjid. Salah satu daripada mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki termasuk perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid. Nak pergi masjid, nak pergi semayang, nak pergi mengaji, nak pergi masjid, nak buat ibadat, nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang panggil orang yang ada misi dan visi dalam kehidupan. Dia faham Tuhan tu apa dia. Sebab tu bila kita belajar tauhid macam ni, ayat-ayat tauhid membawa kita supaya kita sedar kembali bahawa kita adalah hamba dan kita perlu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat, sehingga kan Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan demi sesungguhnya kami utuskan pada setiap umat itu Rasul, yang mana Rasul itu mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan bentuk pengabdian, tinggalkan bentuk fokus yang dinamakan taghut, yang lain daripada Allah. Nak kerja boleh, tapi jangan kerja sampai tak semayang, maka kerja tu jadi taghut. Nak makan boleh, tapi makan sampai tak semayang, makan itu nama dia taghut, bentuk penyembahan lain. Pasal hang fokus kepada makan yang hidup hang fokus kepada kerja ya. Hari-hari fikir anak bini ya, kena duduk dengan anak bini. Sampai nak pergi masjid tak boleh, duduk dengan anak bini. Sampai nak pergi semayang pun tak boleh. Nak kena duduk ya, bini kata tak boleh abang, mai duduk sini. Mana boleh pergi dah abang, pergi kerja balik nak kena duduk dengan saya, kepit. Mampu ya kalau dapat bini ke tu. Maka bini dengan anak masa tu jadi taghut, sebab hang tumpu kepada anak dan bini, hang lupa kepada Tuhan. Maka setiap nabi mai kepada setiap umat, setiap rasul mai kepada setiap umat, Tuhan kata, Tuhan suruh depa ani'budullah, cerita kat manusia mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi bentuk penyembahan lain daripada Allah, bentuk pengabdian lain daripada Allah, bentuk penumpuan yang lain daripada Allah. Tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Saya rasa macam satu tadi saya tengah duk mengajar, ada satu orang driver bawa kren, dia tengah duk angkat, kami duk buat bangunan tak siap dia tengok dia main kren, saya duk mengajar. Dalam saya duk baca kitab, orang semua tak nampak, duk tengok saya tengoklah siapa masuk masjid, siapa keluar masjid, saya dah nampak. Macam lah ni tuan-tuan kan tengok apa duk jadi kat belakang, saya duk tengok kan.
Jadi saya nampak dia main dengan dia naik tangga, dia nampak tabung dia pi, dia keluar daripada crane dia tu, dia keluar main, lepas tu dia pi, dia bubur duit. Tak ingat lah berapa ringgit dia bubur sedekah tu dia keluar. Dalam hati saya kata bagus lah orang macam ni. Dia kerja crane, yalah dia bawa kerja, dia tengah duk bekerja, dia nampak ada tabung, dia main nak bagi buat tabung. Ya Allah bagus ya. Orang macam ni kadang-kadang Masya Allah Tabarakallah, tapi di luar masih ramai lagi manusia yang tak tahu rupa-rupanya dalam Ramadan ni, dan bahkan sedekah ni bukan tunggu Ramadan, bila-bila pun itu ada satu ibadat yang cukup besar. Nabi Muhammad dikatakan di dalam Ramadan dia punya ibadat, dia punya sedekah. Kalau cerita ibadat sedekah, sedekah dia seperti mana angin taufan ribut yang mai, katakanlah saya letak kitab ni atas meja, kalau ribut mai hilang lah kitab-kitab ni semua, terkabang habis semua, macam itulah takkan mai satu rezeki melainkan semuanya Nabi akan infak di jalan agama Allah. Subhanallah. Yang ni orang panggil orang yang ada tauhid, dia percaya kata janji Allah esok di akhirat. Dia percaya apa? Janji Allah. Kadang-kadang saya tengok jealous, tengok setengah-setengah manusia boleh sedekah banyak-banyak. Ni mai bagi ribu-ribu, dia ni mai ratus ribu, dia ni boleh bagi juta ya. Tak sayang duit ke apa? Susah-susah kerja siang malam duit ada sedekah. Tapi orang-orang macam ni depa belajar, depa pernah dengar ayat Quran, depa pernah jumpa hadis, depa tahu kata tanggungjawab depa satu hari duit berlambak aku nak kena tanya banyak di sana. Nabi kata dalam satu hadis, takkan bergenjak tapak kaki manusia ketika berada di padang mahsyar melainkan dia akan ditanya tentang 4 soalan. Satunya akan ditanya an umrihi fima afnah. Tuhan tanya umur dia, untuk apa dihabiskan umur muda sampai ke tua. Anjara hang kena jawab soalan ni. Setiap hari yang berlalu hang guna untuk kepentingan peribadi ke, untuk hang punya hawa nafsu syahwat, ataupun hang guna di jalan agama Allah. Tuhan akan tanya, antara lain Tuhan akan tanya, harta yang kami bagi kepada kamu daripada mana masuk dan ke mana yang dikeluarkan? 1 sen duit masuk, 1 sen duit keluar. Lagi banyak tanya ha? Maka sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, orang miskin akan masuk ke dalam syurga. Miskin yang ahli ibadat lah, dia rajin, dia orang baik, tapi dia miskin, dia akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Dah masuk hidup seronok, pumpang barulah. Berapa lama dah duduk ada dalam syurga baru orang kaya masuk. Pasal apa? Kena tahan dengan income tax di padang mahsyar. Dia dah cek satu persatu duit mana hang dapat, ambil bagi kat mana hang masuk, mana hang keluar. In out. Maka beruntunglah orang atas dunia ni, hartanya yang diinfak di jalan Allah, supaya nanti income tax dia tak teruk.